أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah yang menjadikan kita dapat menikmati pada hari yang berbahagia ini membaca sedikit daripada petikan ataupun beberapa potong daripada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Dan dia merupakan satu nikmat yang mendamaikan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih mendamaikan jiwa melainkan kita mendengar perkataan-perkataan daripada Allah yang Maha Pencipta. Dan yang kita bacakan tadi adalah surah At-Tin, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah At-Tin waz-Zaitun, di mana sifat Allah bersumpah dengannya menunjukkan kebesaran sesuatu di sisi Allah. Pasti ada kemuliaan, pasti ada keistimewaan. Di mana Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan wat-tin waz-zaitun, menunjukkan keistimewaan dua buah ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, malah dari sudut sains kita mendapati bahawa kedua-dua buah ini memiliki kebaikan yang sangat banyak untuk kehidupan manusia, untuk kesihatan manusia. Malah yang lebih penting lagi, bukan sekadar untuk pemakanan. Watin, wazaitun, khasiatnya banyak sehingga boleh dijadikan bahan masakan, boleh dijadikan minyak untuk disapu pada kulit, mendapatkan kulit yang cantik, untuk mendapatkan sistem pencernaan yang baik, untuk kesihatan dan sebagainya. Dan terlebih utama apabila disambung dengan ayat yang seterusnya, wa turi sinin, dan bukit Tursina yang berada di Mesir, wa hadzal baladil amin, dan negeri ini yang aman, iaitu Makkah. Lalu apa kaitan At-Tin dengan Tursina dan juga Makkah? Wa hadzal baladil amin, kerana At-Tin dan Zaitun merujuk kepada satu tempat yang banyak padanya buah tin dan buah zaitun, iaitulah Palestin. Naam, Palestin, Baitul Maqdis, tanah suci ketiga umat Islam, merupakan tempat turunnya di sana Nabi Isa AS. Diutuskan Nabi Isa AS. Di Bukit Tursina, Mesir, tempatnya Nabi Musa AS. Dan di Makkah Mukarramah, tempatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara tidak langsung Allah Azza wa Jalla memberikan isyarat kepada kita sebagai hamba-Nya bahawa ketiga-tiga nabi ini, Nabi Isa, Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah bersumberkan Tuhan yang satu. Naam, kita semua bersaudara. Malah kita mengasihi Nabi Isa, kita mengasihi Nabi Musa kerana mereka adalah sebahagian daripada rasul-rasul utusan Tuhan. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik kejadian. Perhatikan diri kita, bagaimana detailnya penciptaan Allah terhadap kita. Perhatikan tapak tangan kita.
di saat Allah menjadikan tangan ini sesuatu yang kita nak gunakan dia, sehingga sifat jari-jari yang ada ini berbeza panjangnya. Ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang setengah panjang. Tapi di saat kita menggenggamkan tangan ini, kita akan dapati semuanya sama. Dan apabila kita menggenggamkan sebegini, kita tidak akan merasakan kesakitan. Kerana apa? Ini adalah kesempurnaan ciptaan Allah. Dan pada sifat kejadian manusia banyak lagi yang menunjukkan bahawa kita adalah manusia yang sempurna dan Allah menciptakan manusia dalam sebaik-baik kejadian. Tapi ingat, dalam keindahan rupa paras kita, dalam sifat kekuatan yang ada pada tubuh kita, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Thumma radadnahu asfala safilin." Kami akan kembalikan manusia ke serendah-rendahnya tempat. Ada yang mengatakan yang cantik ini akan binasa. Ada yang mengatakan dia akan kembali kepada usia yang tua. Sebagaimana dia dimulakan dalam keadaan lemah, dia juga akan menjadi lemah apabila dia sudah mencapai usia tua. Thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal salih. Orang yang beriman dan beramal salih, lahum ajrun ghairu mamnun. Illa alladhina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka ini, bagi mereka pahala yang tidak putus-putus. Bagi mereka pahala yang tidak putus-putus. Kenapa? Dalam ayat ini ada satu isyarat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang-orang yang beriman dan beramal salih, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putus. Satu isyarat daripada Allah bahawa di saat seorang hamba itu mencapai usia yang tua, sekiranya pada zaman mudanya dia melakukan amal salih dengan istiqamah, maka di saat waktu dia sudah berusia dan tidak mampu untuk melakukannya lagi, pahala dia tetap akan berterusan. Kerana di saat itu yang menghalangnya melakukan amal salih adalah kelemahan, adalah kekuatan yang mereka, kelemahan yang sudah menimpa mereka. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan seperti yang dahulu. Akhirnya Allah merahmati mereka dengan pahala-pahala. Illa allazina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Lalu Allah tanya, lalu apa yang menyebabkan kamu mendustai hari pembalasan? Allah mengatakan kepada kita, setelah daripada kita lemah, setelah kita tua, kita akan kembali kepada Allah. Justru apa yang menyebabkan manusia tidak percaya bahawa kita semua akan kembali kepada Allah? Padahal hari ini kita ada di sini pun Allah yang ciptakan kita. Kita tidak pernah meminta untuk diciptakan pada hari ini. Tahu-tahu kita sudah ada di sini, diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sebagaimana kita tidak meminta dan kita tidak memiliki kekuasaan untuk hari ini kita berada di sini, begitulah juga sifat kita akan diciptakan. Dan kita tidak memiliki pilihan di saat Allah mengembalikan kita di hari akhirat kelak. Dan di sana Allah Azza wa Jalla mengatakan, Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Tuhan sebaik-baik hakim, yang adil, yang akan mengadili hidup kita. Kebaikan yang kita lakukan akan dibalas dengan kebaikan. Keburukan yang kita lakukan juga akan dihukum dan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita tidak percaya kepada hari akhirat? Allah bertanya kepada kita, sedang Dia yang telah menciptakan kita dengan kesempurnaan ini. Naam, ayat ini setelah mengingatkan, surah ini setelah mengingatkan kita dengan kesempurnaan ciptaan kita pada saat ini di dunia, dia juga mengingatkan kita bahawa kita akan diciptakan kembali buat kali yang kedua di sisi Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan pada hari akhirat. Kita akan dihidupkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla pada hari akhirat. Di sana kita akan bertemu dengan Tuhan yang Maha Adil, yang Maha Berkuasa.
sebaik-baik hakim yang akan menentukan kesudahan kita, sama ada kembali ke syurga ataupun berada di neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari kita ini, hari Jumaat ini, hari yang barakah. Menjadikan hari kita hari ini hari yang penuh dengan manfaat, hari yang penuh dengan kebaikan. Dan semoga juga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita nanti sebahagian daripada ahli syurga, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.